Saya mulailah kalam saya dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Kita pergi satu persatu. Macam ni kita nak sebut. Tu iza ujung lidah, intarfil lisan ma ikhraju qalilan, ma baina thanaya al-ulya was sufla, tu bahasa Arab lah ya. Iaitu keluar daripada ujung lidah, huruf zal, di antara dua gigi atas bawah yang ujung tu, dengan keluarkan lidah sedikit. Kalau huruf zai, huruf zai itulah ramai orang sebut macam biasa tu, iza aja, tu zai lah tu. Izai. Huruf zai lah tu, iza aja. Dia tidak memberikan hak yang sebenar bagi huruf tersebut, maka tidak menepatilah hukum tajwid tu. Daripada sudut apa? Daripada sudut makharijul huruf, daripada sudut makhraj huruf, dari sudut tempat keluar huruf. Idza jaa nas, bukan nos, bukan nas, naus, bukan naos. Nak dia nak baca fathah ini, jangan kita terpengaruh dengan baris atas ni, jangan terpengaruh dengan shot yang bersifat isti'la itu sampai kita mentaghliskan dia, sampai kita membesarkan dia kan. Nos, iza jaa nos, dia jadi nos pula. Dia nak bagi sifat shot yang isti'la tu, tapi terpengaruh dia dengan ketebalan huruf shot sehingga kan fathah itu menjadi o, menjadi bunyi o. Nos salah, naus sepatutnya naus. Lidah bagaimana? Naus. Sini. Orang Melayu dulu sebut gunting gigi sebelah bawah. Mana cari gunting? Ada pula kat gigi kan? Kat sini lah. Naus. Bukan nas. Kalau nas salah juga, itu macam huruf sin tu salah juga. Dia naus. Naus. Itulah dia sifat short ada. Tu sifat, dan nanti kita belajar sifat huruf kan. Apa bunyi? Hamas tu hamas lah. Ada satu lagi, sofir. Naus. Sofir ni macam bunyi unggas, bunyi siulan. Tu lah. Huruf short, sifat huruf short. Idza jaa naus. Naus. Jangan nos. Jangan nas. Naus. Macam ihdinas siratal, ihdinas siratal, bukan ihdinos. Dia nak baca tebal tapi dia baca nos pun salah juga. Samalah juga dengan kes ni. Nasrullah, ra tafkhim, ra tebal kan. Ra baris depan. Rullah. Rulla pula. Tapi ni jarang lah sebut rulla. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kenapa sebut fath? Ta mati. Ha pun mati.
sifat hamas itu mesti dinyatakan kerana kedua-duanya itu menjadi sukun dan juga menjadi mati. Apatah lagi apabila kita waqaf, apabila kita berhenti bacaan. Kadang-kadang ada orang baca fat. Kalau baca fat, salah. Fat. Dia kena ada bunyi fat. Ya. Yang ujung sekali. Itulah dia huruf ha tu. Fat. Tapi bukan bunyi fatah pula. Fatah. Tu salah lah. Fatah mana fatah pula. Fat. Ta bunyi ha bunyi fat. Fat. Lidah kena ujung lidah kena dekat belakang gigi depan ni atas ni. Itu bila ta mati. Yang ha sifat hamas dia mesti, sifat pedas dia tu mesti ada. Fat. Fat. Ha pedas. Fat. Bukan fatah. Fat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan sebut fatah tau. Dan jangan pula sebut fat. Salah tu. Ya ha macam mana? Tu kena keluarkan. Zahir telinga kita mesti ada dengar sikit. Fat. Wa ra'aitan tan ujung lidah belakang gigi depan sebelah atas. Huruf ta. Tan nun ada sabdu. Wajibal gunnah. Tan nasayad. Yad huruf dal. Huruf dal. Sini. Yad ada bunyi qalqalah. Yad khulu. Khulu. Huruf kha. Tengah kerongkong, tengah lekung. Khulu, yad khulu, nafi, fi, di, fi, huruf fa, kat mana keluar huruf fa? Min batni syafatis sufla. Daripada perut bibir sebelah bawah. Kena dekat ujung gigi depan atas. Fi dinillahi af. Bukan af, tapi af. Itulah makhraj huruf fa. Af wa ja dua harakat mad iwad. Fasabbih. Tengok. Fasabbih sama tak macam tadi? Samalah. Fasabbih. Bukan bih pula, jadi bih pula, melampau lah pula. Fasabbih. Ada bunyi sikit pun tak apa dah. Bih. Sebab apa tu? Hamas lah tu. Fasabbih. Jangan bunyi bih pula ya. Fasabbih. Tak boleh begitu. Fasabbih bihamdi. Ha pedas. Jangan sekadar biham. Tu sekadar tu ha ke ha ni? Ha ke ha ni? Mana satu? Sekadar-sekadarnya tak ada. Fasabbih biham apa dah pedas. Bihamdi rabbika fir. Isti'la. Sifat isti'la. Wain yang mati. Fir. Yang bunyi ha besar tu. Sifat amas lah tu. Mesti dizahirkan. Bunyi dia tu mesti ada. Fir. Tak boleh. Fir. Salah. Mesti ada. Fir. Tapi bukan firah. Tak ada lah pula. Firah macam tu. Fir. Ra mati. Ha pun mati. Fir. Ra tarqiq. Tak boleh. Firah tak boleh lah ditebalkan ra tu. Ya. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Begitu. Innahu kana tawwaba.
dua harakat. Ba, dua harakat. Okay. In wajibul gunnah. Wajibul gunnah. In hu bukan bukan hu. Dia hu. Ha besar. Hu mat silah surah. Innahu kana tawwaba. Begitulah. Ya. Jadi jangan ada yang tersalah sebut. Jangan ada yang tersilap sebut. Telah dipertunjukkan satu-satu huruf-huruf yang tersilap ke selama ini kita salah baca, ataupun selama ni kita tak zahirkan dia punya sifat dia tu, walaupun dia waqaf, walaupun dia mati dekat ujung ayat, ujung perkataan, tetap sifatnya tidak berkurangan, mestilah dizahirkan. Macam tu. Kena ingat tu. Alright. Makanya pada peluang yang ada ini, saya malu-alukan tuan-tuan saudara-saudara semua, barang siapa yang ingin buat semakkan, ya, bolehlah kita sama-sama manfaatkan. Kalau ada salah, kita akan perbetulkan sama-sama, ya. Begitulah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Lagi sekali. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lagi sekali. Yadkhulu. Huruf kha. Yadkhuluna fi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih. Lagi sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, bagus ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Lagi sekali. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cuba ulang balik. Ulang balik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tengok panjang pendek. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil. Ulang balik. Okay. Yadkhulu panjang 2 harakat. Yadkhuluna fi. Okey. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Right. Fasabbih bihamdi rabbika Fasabbih lagi sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Innahu kana tawwaba. Nanti perbaiki lagi ya. Wastaghfir. Wastaghfir. Cuba ulang. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Alright. Surah ini ada sebahagian ulama ulama mengatakan diturunkan di surah Madaniyah, diturunkan dekat Madinah lah. Iaitu surah yang bermaksudkan apa? Pembukaan, kemenangan. Kan bukaan kota Mekah. Bukaan kota Mekah. Kemasukan orang-orang Islam, orang-orang yang sebelum ini kafir masuk ke dalam Islam beramai-ramai. Maka itu menunjukkan kemenangan dengan terbukanya kota Mekah. Ada pula ulama yang mengatakan surah ini menunjukkan kemenangan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Quraisy. Jadi ada dua lah, satu pembukaan kota Mekah, satu lagi ulama mengatakan kemenangan Nabi Muhammad SAW, kemenangan Islam ke atas orang-orang Quraisy. Kenapa nak kena orang Quraisy ni? Kenapa pula? Kerana Rasulullah SAW ketika menyebar luaskan dakwah Islam ini kan, mendapat apa? Mendapat tentangan. Sampai ke Nabi Muhammad tu terpaksa pula pindah ke mana? Ke Madinah. Orang Madinah pula yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana kaum dia sendiri pun tak suka dia. Maka turunnya surah ini menunjukkan kemenangan Nabi ke atas kaum dia. Macam itulah diibaratkan. Apakah gelaran surah ini? Taudi'. Surah Taudi'. Kalau orang kata baca surah Taudi'. Surah Taudi', aku tak pernah dengar surah Taudi'. Bukan tak pernah dengar, kita dah biasa dengar. Tetapi kita tak tahu nama lain dia ataupun gelaran dia. Makanya begitulah juga kita pada waktu sekarang ini pun begitu juga. Di dalam kehidupan, sekiranya kita tidak dapat petunjuk, maka kita berbaik-baik dengan orang-orang soleh. Semoga tempias-tempias petunjuk-petunjuk yang mereka dapat itu, dapatlah juga kita dia punya tempias tu. Tu je pun. Sebab tu kita kena hormat orang, kita kena raikan orang. Tak boleh kita nak buat sambil lewa dengan orang. Inilah satu keadaan hal yang orang banyak tak tahu dan tak faham. Tentang sebenarnya bagaimana kita nak mengharungi kehidupan. Berdasarkan sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa zaman Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan sebab-sebab surah itu diturunkan, sebab-sebab cerita di sebalik sesuatu surah itu. Maka pada hari ini kita telah dapat sesuatu yang kita rasa bermanfaat pada diri kita, mudah-mudahan. Ya. Itulah kadang-kadang kita ni, masuklah saya juga, bila baca balik, barulah faham. Kita dah lalu dalam kehidupan kita kan, tapi bila kita tengok je surah ni macam mana dia boleh jadi macam ni. Barulah kita tahu. Kita pun ingat balik apa yang kita telah lalu. Macam ni lah dia. Itulah dia tuan-tuan semua. Kita ni tak boleh lah nak perasan duk Tuhan nak bagi ilham kat kita aja kan, nak bagi petunjuk kat kita. Dia bagi alhamdulillah lah. Tapi kalau tak bagi buat macam mana? Maka sebab itulah kita ni, Nabi Muhammad SAW menggesa kepada kita berkawan, bersahabat kan, mengambil manfaat daripada orang-orang soleh, daripada orang-orang yang baik Allah telah kurniakan
kelebihan-kelebihan kepada mereka dengan apa orang kata, dengan amal-amal kebaikan yang dia telah buat. Di sisi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala muliakan dia sampai dia boleh dapat petunjuk-petunjuk yang seperti itu. Ini perlu diperhalusi lagi lah, ya. Dan inilah dia juga surah yang terakhir, ya. Surah yang lengkap terakhir diturunkan surah An-Nasr. Kalau orang kata ayat yang terakhir itu Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat yang terakhir. Kan? Tapi kalau kata surah yang terakhir, inilah dia. Surah An-Nasr. Ada ulama mengatakan 70 hari selepas surah ini diturunkan, maka Nabi Muhammad pun berpindah alam. Nampak? 70 hari aja. Ada ulama yang mengatakan surah ni diturunkan pada 8 Hijrah. 8 Hijrah pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan sebelum peristiwa pembukaan kota Mekah. Ada yang mengatakan pada 10 Hijrah. Jadi apa orang kata, ada macam-macam pendapat lah, ya. Namun demikian, yang masyhurnya surah ini diturunkan pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Begitulah, ya. Dan dinamakan surah ini surah Taudhi', surah selamat tinggal. Macam tu jugalah, ya. Yang Nabi Muhammad buat haji apa? Haji wada', haji yang terakhir, haji selamat tinggal, ya. Nabi Muhammad juga khutbah yang terakhir. Itu khutbah yang terakhir tu semua serupa jugalah yang ini, ya. Nabi Muhammad pun begitulah juga melaluinya, ya. Selamat tinggal ataupun perpisahan. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ini, inilah keadaan-keadaannya kalau kita nak memperhalusi balik, ya. Kemenangan yang dimaksudkan ini ialah sebagai satu petunjuk melengkapkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cerita ni tentang pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah. 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Kerana apa? Kerana pihak kafir Quraisy mengingkari ataupun mengkhianati perjanjian Hudaibiyah yang telah dimeterai 2 tahun sebelum itu. Makanya itu Rasulullah telah mengisyaratkan agar kota Mekah ini dibuka. Walaupun kota Mekah dah buka sebagai tanda kemenangan Islam, tetap Nabi Muhammad tak lupa kepada Tuhan dia. Nampak tak? Minta ampun lagi. Duk kata ada lagi tak yang aku tak buat lagi. Yang macam tu lah. Ada hadis tu. Ada lagi tak yang aku rasa macam tak siap lagi kerja aku ni. Nabi Muhammad mengadu kepada Tuhannya. Berdasar itulah Allah Ta'ala ni supaya Nabi Muhammad ini bertasbih dan juga meminta ampun kepada Tuhannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, istighfar banyak-banyak. Barulah kita termasuk innahu kana tawwaba. Barulah kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus akan menghilangkan perasaan bangga ke, menghilangkan perasaan sombong ke. Sebab itulah Allah minta kita banyak-banyak wastaghfir wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan kamu. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Tuhanmu. Kerana apa? Kerana dia itu Maha Pengampun.
Maha penerima taubat. Jadi tasbih tak boleh berpisah dengan istighfar. Tahmid tak boleh berpisah dengan istighfar. Maka tiga ni jalan sekali. Tiga ni jalan sekali. Apa dalil dia? Apa bukti dia? Buktinya dalam surah An-Nasr yang kita baca ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.